Satu keratan akhbar yang mana jelas kita dapat lihat di situ. Status sembelihan diragui. Premis pemprosesan ayam diarah tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar anak-anak semua? InsyaAllah untuk perkongsian pada kali ini kita akan sambung kembali perbincangan kita berkaitan dengan koleksi soalan dan jawapan KBAT untuk Pendidikan Islam SPM. Dan untuk kali ini kita akan sambung dalam bidang fiqh bagi tingkatan 4. Jom sama Ustazah. Baiklah, kita akan pergi terus kepada pelajaran yang ke-13, iaitu tajuk yang pertama dalam bidang fiqh, yang mana tajuknya ialah haji dan umrah. Okay. Jadi anak-anak boleh rujuk buku teks Pendidikan Islam tingkatan 4, muka surat 108. Baiklah. Kita lihat soalan ini diberikan satu situasi berkaitan dengan tajuk ini. Ahmad pergi ke Mekah menunaikan haji dengan membuat pembiayaan peribadi. Okay. Soalannya, kemukakan hujah anda tentang situasi di atas. Okay. Jadi kita bayangkanlah Ahmad ni menunaikan ibadah haji dalam keadaan dia membuat pembiayaan peribadi ataupun pinjaman lah. Okey, jadi apa contoh jawapannya? Okey, Ahmad sebenarnya tidak perlu membuat pinjaman untuk menunaikan haji. Kerana antara syarat wajib haji adalah berkemampuan. Okey, situ dah ada isi dan huraian. Namun begitu, ibadah hajinya adalah sah sekiranya cukup syarat-syarat sah haji. Okay. Kesimpulannya, kita mestilah berusaha untuk mengerjakan ibadah haji dengan membuat perancangan kewangan yang baik agar terhindar dari bebanan hutang. Okay. Jadi di sini kita nyatakan keadaan yang sebenar yang mana ibadah hajinya tetap sah. Walaupun begitu, sekiranya kita merujuk kepada syarat wajib haji, Ahmad sebenarnya belum mencukupi syarat wajib. Okay. Baik, seterusnya kita berpindah kepada soalan kedua, iaitu dalam pelajaran yang ke-14 di bawah tajuk sembelihan. Okay, anak-anak rujuk muka surat 116. Baik, kita lihat soalannya. Okay. Diberikan satu keratan akhbar yang mana jelas kita dapat lihat di situ. Status sembelihan diragui. Premis pemprosesan ayam diarah tutup. Okey, soalannya, bagaimanakah cara mengatasi masalah di atas? Okey, bincangkan. Jadi, sudah pastilah keratan akhbar atau penggambar rajah yang diberikan ini berkaitan dengan tajuk sembelihan. Jadi soalan berkehendakkan kita untuk menyatakan bagaimana langkah ataupun cara untuk mengatasi masalah berkaitan dengan sembelihan yang diragui. Okey, jadi kita lihat contoh jawapannya. Baik, pihak berkuasa mestilah melakukan pemantauan secara berkala ke atas semua pusat sembelihan. Jadi isi di sini merujuk kepada tanggungjawab pihak berkuasa. Okay. Agar mereka sentiasa memastikan sembelihan dilakukan mengikut syarak. Baik. Uraian lengkap, kesannya pihak yang tidak bertanggungjawab akan gerun ataupun takut untuk melanggar undang-undang. Kesimpulannya, kita mestilah sentiasa berhati-hati ketika memilih makanan yang telah disembelih agar terhindar dari memakan makanan yang haram. Okey, mudah saja. Jadi, antara cara terbaik ialah melibatkan ataupun peranan daripada pihak berkuasa. Okey, iaitu untuk melakukan pemantauan.
Baik. Seterusnya, kita berpindah kepada soalan ketiga. Di bawah pelajaran yang ke-15. Dan dalam pelajaran yang ke-15 ini ada 2 unit, iaitu kita masuk pada unit pertama dahulu. Di bawah tajuk korban. Okey, anak-anak boleh rujuk muka surat 122. Baik, soalannya. Bagaimanakah ibadah korban dapat memacu ekonomi umat Islam? Huraikan. Jadi, soalan dalam tajuk korban ini berfokuskan kepada kaitannya dengan ekonomi umat Islam. Okey, mari kita lihat contoh jawapan. Ibadah korban akan membantu penternak Muslim meningkatkan pendapatan mereka. Sudah tentulah bila kita sebut tentang ibadah korban ini berkait rapat dengan penternak. Okey, dan di sini ibadah korban akan meningkatkan pendapatan penternak Muslim. Bagaimana? Iaitu dengan membekalkan binatang ternakan yang sihat kepada orang yang ingin melakukan ibadah korban. Kerana antara perkara yang perlu diambil berat oleh orang yang ingin melakukan ibadah korban adalah untuk memastikan binatang korban tersebut dalam keadaan yang cukup, sempurna dan sihat lah. Okay. Kesannya, ibadah korban dapat dilakukan dengan sempurna. Kesimpulannya, kita mestilah berusaha untuk melakukan ibadah korban pada setiap tahun agar rezeki sentiasa diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pastikan kita ada keazaman, ada cita-cita untuk melakukan ibadah korban. Baik, seterusnya kita masuk pada unit yang kedua dalam pelajaran 15 iaitu akikah. Rujuk muka surat 128. Baik, kita lihat soalannya. Ada gambar baby di situ. Hukum akikah merupakan sunat muakkad, tetapi terdapat ibu bapa yang tidak mampu melaksanakannya sehingga anak telah mencapai usia baligh. Berikan pandangan anda berkaitan dengan situasi di atas. Betul, benar, banyak berlaku di luar sana, ramai di kalangan ibu bapa yang tak mampu untuk melaksanakan akikah ini sehingga kan anak telah mencapai usia baligh. Jadi, apa pandangan anda? Baik, kita lihat contoh jawapan. Okey. Ibu bapa yang tidak mampu untuk melakukan akikah kepada anak perlu berusaha untuk melakukan akikah. Kenapa? Sebagai tanda kesyukuran di atas nikmat kelahiran cahaya mata. Maknanya sekurang-kurangnya kena ada usaha untuk melakukan akikah. Okay? Kesannya akan melahirkan keluarga yang bahagia. Kerana bila kita melaksanakan amalan-amalan sunnah ini, sudah pasti ganjaran pahalanya di sisi Allah dan insya-Allah akan mendatangkan kebahagiaan dalam rumah tangga. Kesimpulannya, kita mestilah mengamalkan sunnah Nabi SAW untuk melakukan akikah agar mendapat keberkatan darinya. Mudah-mudahan insya-Allah bila kita mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW ini ada keberkatan di situ dan memberi kebahagiaan dalam rumah tangga yang dibina. Baik. Seterusnya kita terus kepada pelajaran yang ke-16. Juga ada 2 unit dalam tajuk ini. Kita pergi kepada unit yang pertama iaitu Muamalah Islam. Okey, anak-anak boleh rujuk muka surat 136. Jom kita lihat soalannya. Okey, ada keratan akhbar di situ. Pemuda rugi RM5,000 ditipu penjual kereta di internet. Okey, ada satu situasi juga di situ dalam akhbar. Uraikan pandangan anda berdasarkan pernyataan di atas. Jadi kita perlu faham di sini keratan akhbar ini berkaitan dengan berlaku penipuan di internet. Okey, apa pandangan anda? Kita lihat contoh jawapan.
Okey. Berhati-hati ketika melakukan transaksi secara atas talian. Kita mesti berhati-hati setiap kali melakukan sebarang transaksi, terutamanya secara atas talian, dengan menyelidik terlebih dahulu maklumat berkaitan syarikat tersebut, terutamanya yang melibatkan jumlah ataupun nilai yang tinggi. Kesannya, ini dapat mengelakkan daripada menjadi mangsa penipuan di internet. Kerana sebagaimana yang kita maklum pun, semakin hari semakin ramai yang menjadi mangsa-mangsa penipuan ataupun apa sahaja bentuk skema di internet. Okay. Kesimpulannya, kita mestilah sentiasa mengamalkan muamalah Islam agar hidup sentiasa diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay. Mudah saja. Baik, seterusnya kita masuk pula unit yang kedua, jenis akad dalam muamalah Islam. Okay, anak-anak boleh rujuk muka surat 142. Kita lihat soalannya. Jom menabung untuk masa depan anda. Mudah saja penyataan yang diberikan. Ramalkan. Ramalkan ni juga antara kata tugas yang selalu juga digunakan untuk soalan-soalan kebat. Okay? Menghendaki kita untuk memahami apa yang akan berlaku. Terutamanya kesan. Kesan boleh jadi kesan baik ataupun kesan buruk. Okay. Ramalkan apa-apa yang akan terjadi sekiranya individu tidak melaksanakan perkara di atas. Okay. Jadi sekiranya digunakan perkataan tidak di sini, jelas kita faham bahawa kesan di sini merujuk kepada kesan buruk ataupun akibat kepada seseorang yang tidak menabung. Okay. Kita lihat contoh jawapan. Kehidupan seseorang akan dibebani dengan hutang kerana tidak dapat membeli keperluan secara tunai, kerana tiada simpanan tadilah, kan? Kesannya hidup akan sentiasa resah dan gelisah. Orang yang sentiasa dibebani dengan hutang ni hidupnya tak aman, tak tenteram. Kesimpulannya, kita mestilah membuat perancangan kewangan yang baik agar hidup lebih terjamin dan bahagia. Okay. Jadi, mudah saja soalan yang diberikan tadi dan mudah-mudahan anak-anak dapat menjawabnya dengan baik. Dan kita sambung untuk pelajaran yang berikutnya, iaitu pelajaran yang ke-17, juga ada 2 unit, iaitu unit yang pertama, solat sunat duha. Okay. Boleh rujuk muka surat 145. Okey. Soalannya, diberikan pernyataan di situ, masyarakat menganggap solat sunat duha semata-mata untuk menjadi kaya. Selalu dikaitkan solat duha dengan kaya. Uraikan hujah anda untuk memperbetul anggapan tersebut. Jadi kita kena datangkan hujah yang sesuai. Solat sunat duha ni bukan semata-mata untuk menjadi kaya sahaja. Okay. Baik, kita lihat contoh jawapan. Solat duha dilakukan sebenarnya bertujuan untuk menzahirkan kesyukuran di atas segala nikmat kurniaan Allah. Anda juga boleh datangkan contoh-contoh nikmat kurniaan Allah dalam huraian. Okay. Ini kerana sebagai hamba Allah sewajarnya kita memperbanyakkan amalan sunat dalam kehidupan seharian kita. Sepatutnya kita sebagai hamba Allah mesti rajinlah untuk memperbanyakkan amalan sunat dalam kehidupan seharian kita sebagai bukti kita mensyukuri segala nikmat kurniaan Allah. Kesimpulannya, kita mestilah meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pemberi rezeki kepada semua hamba-Nya. Jadi, janganlah kita hanya bergantung ataupun berfikiran, berkeyakinan dengan solat duha saja seseorang itu akan menjadi kaya. Kita kena yakin bahawa Allah yang Maha memberi rezeki kepada semua hamba-hambanya. Okay? Baiklah, seterusnya kita pergi pada unit yang kedua dalam pelajaran yang ke-17, iaitu solat sunat gerhana.
Okey, anak-anak boleh rujuk buku teks Pendidikan Islam tingkatan 4, muka surat 150. Baik, kita lihat soalannya. Okey. Okey, di situ kita dapat lihat gambar rajah gerhana, kejadian gerhana. Apakah tindakan anda apabila fenomena tersebut berlaku? Okey, jadi fenomena di sini merujuk kepada keadaan gerhana. Okey, baik. Kita tengok contoh jawapannya. Okey, saya akan segera menunaikan solat sunat gerhana, baik sama ada gerhana matahari atau gerhana bulan, seperti mana, itu kita boleh masuk sebagai huraian yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kesannya dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kesimpulannya, kita mestilah meningkatkan keimanan kepada Allah agar hidup sentiasa diberkatinya. Dan kita mesti yakin bahawa setiap kejadian yang berlaku, termasuklah peristiwa gerhana ini, pasti ada hikmah di sebalik setiap kejadian ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, di sekadar itu perkongsian dari Ustazah untuk tajuk bidang fiqh bagi soalan-soalan kebat untuk kali ini. Semoga ianya memberi manfaat. Jangan lupa sebagaimana biasa untuk like, subscribe dan share. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.